suasana pagi ni tuan-tuan jarang orang buat forum. Memang cicak pun terkejut. Biasanya forum ni lepas isyak kita buat trend baru. Negeri Selangor ni buat forum lepas subuh. Alhamdulillah bagus. Orang Seri Gombak ni, Seri Gombak lah. Gombak tu kan boleh lah, Seri Gombak boleh, Gombak boleh. Kira Alhamdulillah lah tuan-tuan, tak kurang 10,000 pagi ni. Ni kira baru buat forum subuh ni. Kalau lepas isyak berganda mau 20,000. Campur dengan malaikat, jin Islam dan sebagainya, macam-macam lagi. Apapun kita lihat cerita hari ni, cerita Quran. Sempena nuzul Quran. Pejam celik, dah 17 Ramadan tuan. Rasa baru lagi puasa. Rasa macam baru hari ketiga, hari keempat rasa. Baru rasa bangun sahur. Dah nak habis dah tuan-tuan. Tu pejam celik. Kalau pejam celik, pejam tak celik, meninggal kita semua. Quran tak baca lagi. Tarawih belum tentu. Yang ya sahur je tuan-tuan. Sahur ni kira wajib. Dalam bahasa tajwid dia wajibul gunnah. Kalau tak sahur ni tuan-tuan, melepek kita semua ni. Jadi Alhamdulillah Quran ni Allah turunkan. Dah sebut dah, Ustaz Radhi sebut, Ustaz Kamal sebut dah. Saya nak cerita tentang amalan. Yang menjadi amalan kalau kita lihat Rasulullah tu satu halah. Dah dia Rasul, Quran pada dia. Kana khulquhul Quran. Bukan setakat Nabi baca. Akhlak Nabi itu akhlak Quran. Quran hidup, kata Aisyah, tengok pada Nabi. Nak cerita, Sayyidina Osman 2 rakaat habis 30 juzuk. Imam Asy-Syafi'i bulan Ramadan sehari 2 kali tuan-tuan khatam Quran. Maknanya sebulan 60 kali. Imam Abu Hanifah sebelum sahur khatam Quran. Hamka yang masuk dalam penjara ISA, Internal Security Act, ISA jugalah. Waktu Bung Karno jadi presiden, dituduh Hamka ni nak membunuh Menteri Agama Indonesia dan nak take over tempat Menteri Agama. Tak gila babi nama tuan. Akhirnya masuk penjara 2 tahun. Kata anaknya di DBP, Dewan Bahasa Pustaka, menceritakan sejarah ayah dia 150 kali Hamka khatam Quran selama 2 tahun. Bukan 2 kali, 150 kali. Nampak? Ini yang kita katakan baru pada bacaan. Belum nak cerita penulisan tafsir yang katakan tafsir Hamka. Belum lagi nak ceritakan macam mana amalan mereka. Baru baca. Sebab itulah Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi suruh kita baca Quran kerana apa? Yang pertamanya, esok dia jadi syafaat. Yang kedua, dia menjadi kawan dan menjadi teman kepada siapa? Yang membaca Al-Quran. Kerana itulah kita lihat bila mana satu cerita Uqbah bin Amir, kalangan Ashabus Suffah yang berada di Yasrib di Madinah, ketika itu bertanya kepada Rasulullah tentang kelebihan Quran dan apa di antara lagi yang dibandingkan. Satu orang sahabat pergi ke pasar unta, pasar Buthan, pasar Aqq. Dululah, sekarang ni tak ada lah. Pasar Tamar ada. Maka kata Uqbah bin Amir, sahabat kita pergi beli unta. Lalu Nabi kata, sebenarnya kalau kamu lihat, nak dibandingkan baca Quran dengan beli unta. Satu orang sahabat, dia pergi ke pasar unta, dia membeli 2 ekor unta betina. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ni. Maka Nabi kata, wahai Uqbah bin Amir, lebih baik kamu pergi masjid, kamu baca 3 ayat Al-Quran. Kan banyak pun 3 ayat Quran. Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nak ceritanya, baca 3 ayat sudah melebihi nilai seorang yang membeli unta betina di pasar Buthan, di pasar Aqq tadi, kata Rasulullah. Kalau dia baca 4 ayat,
maka lebih baik daripada dia membawa balik 3 ekor unta betina tanpa melakukan dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Itu cerita kelebihan yang kalau kita nak ambil baca tu pun dah ada kelebihan tuan-tuan. Belum lagi tengok pada terjemahan tafsir dan diamalkan, baru baca. Lagi disebut bagaimana yang orang yang baca Quran tadi, kulul harfil hasanati 10. Satu huruf aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Kalau dah malas sangat tuan-tuan, nun tu pun dah dapat 10 dah. Nun. Jangan baca na. Jenis mari 14 tahun sekali baru nak baca Quran. Na. Apa benda lah bunyi tu? Macam bunyi orang pun ada. Nak sebut nun tak kerti, dibaca na. Ada juga alif lam mim yang tak tahu. Alama. Nak kata apa tuan-tuan? Al-harru wal biru wal kalam al-kalibun summal mangku wal hayyun. Jenis macam ni Allahu Rabbi, dia tak pernah tengok Quran tuan. Inilah akibat ni. Inilah cerita dia. Hari ni anak-anak muda mana nak baca Quran? Dia pun boleh habis nun laman sosial 2 jam. Paling kurang kita kata 1 hour lah. Setakat Facebook ni tuan-tuan, dia jadi berantu. Allah, kena pula baru dapat kenal kawan. Kalau kenal ustaz-ustaz tak apalah macam kami. Ada tujuan kami berFacebook, berdakwah, jawab soalan. Ni tak ada apa, duk merenduk, buat dek merenduk anak-anak kita. Tak ada tuan-tuan tahu ni, mana ada anak-anak muda sangat duduk di masjid. Sebab apa dia? Gila Facebook. Tempat saya tu saya tengok sampai pukul pagi tadi. Saya hadir tadi ni, on the way tadi saya tengok. Siapa tu? Orang Melayu, Cina mana ada sampai ke subuh. India mana nak Facebook. Siapa nak lepo tuan-tuan? Melayu yang Facebook ni. Ni yang kita nampak akhirnya anak kita hari ni tenggelam habis. Dulu kita boleh lagi lah. Masa saya dulu, pak polis, mak tak polis. Pesan mak tu, Lem, baca Quran dah belum? Yang kedua, dah semayang belum? Tuan-tuan, tu dulu punya pengajaran. Bapak bersama, mak bersama. Mak tak polis pun macam polis juga tuan. Jerekah kita bukan kita terkejut, dengan cicak pun terkejut. Lipas terbalik tu. Nak cerita dengar suara bapak, suara mak. Kenapa? Ni perintah tadi, Iqra tadi. Daripada kalimah apa dia? Qur'a, yaqra'u. Isim maf'ul yang bersifat makruh, bukan baikru. Makruh makna yang dibaca. Tapi hari ni tak nak. Bila tak nak tuan-tuan, boleh ke senang-senang kita nak baca terjemahan? Boleh ke senang-senang kita nak mengamalkan semayang? Sorry to say bro. Tu yang kata bro ni tuan-tuan. Kalau dah peringkat baca pun tidak, nak tengok ke kepada terjemah? Nak beramal ke tuan-tuan? Yang hari ni, yang saya selalu sebut, yang tak semayang, yang duk berzina, kenapa? Ni yang baca pun belum tentu. Yang cerita tak baca lagi haru. Tu yang kita risau keadaan dunia hari ni. Keadaan dunia hari ni. Utah lagi dengan gelagat-gelagat DJ radio. Kan saya anti sangat dengan radio. Saya pun baru masuk radio Hot FM sehari sebelum puasa. Baguslah Hot FM panggil saya daripada panggil yang Gumkahala ni tuan-tuan. Dah 2 kali dah saya masuk. Saya nak bagi tahu akibat dia antara ni. Pagi, pukul 8 pagi hari Jumaat, saya masuk radio Hot FM sama dengan Farah Fauzana, DJ AG dengan DJ Faizal. Soalan pendengar, Ustaz, saya baru kahwin Ustaz. My age 23 years old. I still young, I tell you. Tak apalah, kau gasak kau lah, kau muda kan. Nak ceritanya, apa soalan dia? Okay, my question Ustaz, I ask you. Yang pertama, Ustaz, saya baru kahwin, esok puasa. Kalau saya bersetubuh dengan suami saya selalu sebut bernoneng. Noneng ni bahasa kinayah, tersembunyi sikit. Ustaz buat apa Ustaz? Noneng, kan? Sembunyi sikit. Ustaz buat apa? Subuh, tak melompat orang. Ceritanya, Ustaz, besok saya nak puasa ni, boleh tak malam hari
saya bersetubuh dengan suami saya, batal tak puasa? La ilaha illallah, tuan-tuan. Bukan cerita main-main. Hot FM ni, dalam konti kami pecah perut gelak, tuan-tuan. Saya kata, dek, kalau adik tak boleh, katalah malam pun tak boleh, dek. Bukan setakat adik yang menggelupur, saya pun menggelupur, dek. Malam dia tanya, batal tak puasa? Tak gila babi. Cerita sampai tahap apa yang saya nak sebut? Rosaknya sampai peringkat macam tu. Kita kata macam tu, tapi bagi dia, dia nak tanya betul. Memang dia nak tanya betul, ikhlas dia. Tapi kita kata dia, that's question. Kita kata kindergarten punya soalan. Budak tadika pun faham. Tapi masalah tu lah hari ni, kenapa balik? Tidak melihat kepada Quran. Dia boleh tanya macam tu. Setubuh malam hari, batal tak puasa? Dek, puasa ni siang, tak boleh makan, tak boleh minum, tak merokok, tak setubuh. Malam dek, al-bantayun tadi, wal sapuyun, wal balunun, wal hayunun. Tak ada masalah, jangan buat maksud, sudah cerita dia. Allah bagi lebih kurang 12 jam je, fajar sadiq, sampai terbenam matahari. Lepas tu nak godam-godam. Soalan kedua, Ustaz, boleh tak saya buka puasa dengan setubuh? Saya kata tak ada masalah, dek. Tukar doa je. Daripada doa Allahumma lakasumtu, baca doa Allahumma janbi syaitan. Tu je. Tukar doa setubuh. Baru belum kebar. Baru tu kira dah boleh up dah, tak ada masalah dah. Nak cerita tak ada haram, tak ada membatalkan puasa. Sebab apa dia dah masuk waktu. Nak ceritanya, orang tak mengaji ni, katakan tadi, sebab illah, sebab dan akibah. Bila tak belajar, bila tak mengaji, inilah. Ustaz, kentut batal tak puasa? Satu, datang lagi satu telefon, soalan regular. Ustaz, kentut dalam air batal tak puasa? La ilaha illallah. Cerita Hot FM baru ni, nampak? Saya nak beritahu apa dia, tuan-tuan. Tahap penguasaan ilmu agama hari ni, cuba kita nampak. Kenapa? Balik sebab malah, sebab kerana tak benda-benda lain. Nak kata kita Melayu ni, kalau tak gantikan dengan Quran, kok rajin membaca, tak ada juga. Nak kata kita budaya benda-benda lain ni, tak ada juga. Cuba tengok orang Melayu, nak banding, tuan-tuan, orang putih. Siapa yang dah pengalaman ke UK, ke Eropah, Ustaz Kamal pun dah selalu. Nak cerita je, kalau tengok di tiup train, kereta api bawah tanah underground tu, kalau Mak Saleh, tuan-tuan, umur 70, 60, orang perempuan, mereka boleh baca tu, apa yang ada di dalam beg mereka bawa keluar. Paling tidak pun ada newspaper, ada surat khabar. Sebelah saya, kita panggil ASO lah, dia boleh baca tu, dan ada penanda buku tu. La ilaha illallah. Saya duk cuik kawan tu, tengok tu, ASO tu dah kat 70 umur, orang putih. Dia punya tekunnya, dia punya budaya macam mana, tuan-tuan? Kita dapat Quran agak-agak susah nak jadikan sebagai budaya. Kerana itulah hari ni kita nampak apabila keadaan sosial, khusus saya katakan anak-anak muda hari ni, di tahap yang very very critical, bukan main-main. Kenapa saya katakan tadi, environment, suasana yang mempengaruhi anak-anak muda kita teruk hari ni. Semalam malam tadi saya ceramah nuzul Quran di masjid daerah Temeruh, Pahang. Waktu tu Datuk D.O. bagus tuan, D.O. datang. Tapi D.O. pun bagus. Dia punya basic dia punya background dia, ijazah sarjana muda Usuluddin. Patutlah saya kata hebat dia. Dipanggil Anainta je. Kan? Lepas habis tu, Ustaz cakap tadi betul lah. Saya cerita kenapa hari ni pemerintah, saya kata kenapa hari ni, sebut semalam, kenapa membiarkan stesen radio swasta mengumandangkan lagu raya seawal 7 Ramadan, tuan-tuan. Baru seminggu, 1 week puasa. Saya teringat lagi, radio tu radio Era. Siapa dia? Johara, Johan, Hanif dan Ray. Saja nak sebut, tuan-tuan. Saya kata rubbish. Dia pun punya lawak dia rubbish, dan tak langsung yang memberi input education, pendidikan, tarbiyah kepada anak-anak muda. Semua saya kata rubbish. Apa yang kita dapat daripada tajuk pagi Era tu, Johara tu? Tuan-tuan nampak lawak-lawak bodoh duk gelak-gelak, kiki, paksa orang gelak buat-buat. Tuan-tuan dengarlah Johan punya gelak. Kemudian dia kumandangkan lagu raya, satu hari di hari raya. Nampak?
Macam nasi sikit kan. Iya, 7 Ramadan dah keluar lagu raya tuan-tuan. Gila babi tak? Babi pun tak gila macam tu. Ya. Minta maaf sebutlah tuan-tuan. Semalam dengan DO semalam, DO kata Ustaz, saya menyokong 100% Ustaz. Hai tuan-tuan, DO termeluh tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kena tanya dia, betul tak semalam dengan saya? Main tu. Saya tak setuju. Sepatut kerajaan pergi pantau. Patut kerajaan monitor ni. Lagu raya jangan main tuan-tuan. Terus kata anak-anak kita pun cabut serban jangan main. Menggeletik kaki tuan-tuan. Kena pula lagu Aisyah. Oh, apalah Aisyah kira dah okey dah sekarang ni. Menggeletik kaki dengan nyaring suara tu. Mari pula radio Surah FM. Dulu Linda on di era kan. Sekarang dia dah off. Kemudian dia pergi Surya FM pula. Dia on kat situ pula. Lagu raya 9 Ramadan dikumandangkan. Itu lagu apa dia? Duhai bonda, duhai ayanda. Tu Muhammad Aziz. Tak kata gila ke tadi tuan-tuan. 9 puasa dah ada lagu raya. Saya bukan cakap ini kerana Allah ni tuan-tuan ni. Di masjid ni. Saya dengar sendiri. Saya suka dengar, bukan dengar apa nak tengok apa yang dia perbuat. Supaya kita boleh terjemah di dalam suasana ceramah ni. Supaya anak muda alert. Kita mak bapak jangan langsung tak ambil tahu. Inilah saya katakan tadi. Bila ilmu yang ada inilah akhirnya ditambah pula tadi. Dengan Quran tidak ambil apa dia, tidak diambil sebagai take the first place. Maka akhirnya inilah yang berlaku. Bukan kata anak muda je teruk. Sampai kadang-kadang yang dah peringkat kita dewasa matang tu lanjut pun dah tak tengok kepada Quran. Dan akhirnya Quran jadi suci dalam debu. Teringat satu apa yang disebut di dalam kitab Runyah. Kitab Runyah pening kita dengar. Syekh Qadir Jilani rahmatullah alaih, dia menceritakan dalam kitab Runyah, sewaktu Ibnu Mas'ud melalui satu jalan, ketika itu dia mendengar di rumah sedang ada nyanyi-nyanyian, ada muzik ma'azif. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, alangkah bagusnya orang yang menyanyi tadi, berkaraoke tadi, menggantikan suaranya dengan mengalunkan bacaan Al-Quran. Sebagaimana Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi yang paling sedap suara bila mana dia mengaji Quran tuan-tuan. Sampai Abu Bakar dengan Rasulullah terhenti. Maka kata Ibnu Mas'ud, alangkah baiknya suaranya ditukar kepada mengaji Quran. Lalu yang nama penyanyi tadi adalah Zadan yang karaoke tadi. Seolah macam dia tersentak, macam benda tu masuk terus di telinga. Dia tersentak terus, dia sedar. Kemudian dia cari Ibnu Mas'ud. Kemudian akhirnya nak cerita ringkasnya, Zadan tadi terus berubah tuan-tuan. Sejak daripada tu dia menjadi di antara ulama yang paling hebat di zaman Abdullah bin Mas'ud. Ni yang katakan Allah bagi hidayat pada orang yang suara sedap. Sebab itulah kita rasa syukur bila Iwan dangdut. Nampak 2 kali dah saya forum dengan Iwan, seronok tuan-tuan. Dia punya tajwid, kalau kita tengok dengan dia tuan-tuan, banding kita compare dengan Iwan dangdut, kita belum lagi. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Nampak? Disebut subhanallah tu betul. Kita belum tentu. Sebelah. Ini cerita Iwan. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Kan macam Iwan sikit kan? Ya. Bagus tak tuan-tuan? Daripada dulu tu, la ilaha illallah, dengan Amelina berpeluk-peluk pokok. Iya, berdangdut. Allah nak bagi hidayat sekejap je Iwan. Swing tuan-tuan, habis. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Ding 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 ding. Musik pagi ni kena nyanyi sikit tuan. Takkan masa tadi kita ngantuk orang lah. Nak cerita nampak boleh tak? Boleh. Nampak siapa lagi yang baru ni? Ning Baizura, Allahu Akbar. Siti Nurdiana, saya forum dengan dia juga. Dia cerita suara ni
ubah balik. Kemudian siapa lagi? Aisyah dah tentu dah. Abi Abadi. Itu yang pelakon, yang bukan penyanyi. Nampak? Ni yang kita nak ni. Supaya apa dia? Depa yang duk menyanyi ni balik. Ingat balik. Kalau tukar kepada lagu berunsurkan ketuhanan, insya-Allah tuan-tuan, anak-anak muda seronok bila ada yang katakan tadi, ya, suasana